Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, untuk memberkati majlis kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. Allah Taala memberikan kepada kita pelbagai jenis nikmat, dan di antara nikmat yang perlu kita syukuri bila mana Allah Taala bukakan hati dan peluang kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita kembali kepada kuliah kitab Nasahih wal Ibad. Seperti biasa, saya akan berkongsi satu doa untuk menjadi amalan harian kita yang berbunyi: Allahumma ja'al ghanai fi qalbi wa raghbani fi ma 'indak wa barik li fi ma razaqtani wa aghtini mimma harramta 'alayya. Yang bermaksud, Allahumma ja'al ghinai fi qalbi, ya Allah, jadikanlah kekayaan itu di dalam hatiku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kekayaan itu di dalam hatiku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala memberikan kepada kita kekayaan, bukan sekadar Allah Taala memperluaskan rezeki kita, bukan sekadar Allah Ta'ala menambahkan kekayaan berbentuk harta, bahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayakanlah dalam hatiku ini. Bermakna kaya daripada sifat-sifat yang terpuji. Kerana kalau kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebut, sekiranya hati seseorang itu rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Dan sekiranya baik hati seseorang itu, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Kalau kita merenung, ramai di antara manusia yang Allah Ta'ala nampakkan di dalam muka bumi Allah Ta'ala ini mempunyai kekayaan daripada segi hartanya. Tetapi bila mana kita menzahirkan daripada segi akhlaknya, budi pekertinya, seolah mereka itu tergolong dalam golongan yang sangat miskin. Miskin daripada segi apa? Miskin daripada segi ilmu dan akhlaknya. Ini yang kita tak nak. Sedangkan kekayaan itu kita mahu daripada segi hati kita. Itu yang kita mahu. Yang kedua, waraghbani fima 'indak. Ya Allah, ya Tuhanku, senangkanlah aku dengan apa yang ada di sisimu. Senangkanlah aku dengan apa yang ada di sisimu. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya apa yang Allah Ta'ala melihat daripada sejak kita lahir sampai kita berada pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati segala apa yang kita lakukan. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Ada manusia yang Allah Ta'ala tidak memberikan kepada mereka itu rahmat, memberikan kepada mereka itu berkat, memberikan kepada mereka itu hidayah. Maka Allah Ta'ala akan nampakkan kepada kita segala perbuatan yang tidak baik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak halalkan apa yang mereka lakukan ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Ta'ala murka kepada mereka, baik daripada segi dosa yang kecil maupun kepada dosa-dosa yang besar. Kita mendengar Tok Imam kita baca dalam solat tadi, tuan-tuan dan puan-puan, 2 rakaat, yang mana imam kita baca tadi ayat yang
menyeru dan mengajak kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, taubat itu salah satu jalan untuk kita kembali kepada Allah. Dan pada ayat yang kedua, Tok Imam tadi menerangkan kepada kita, mengingatkan kepada kita di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu siapa tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang ada keinginan untuk menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra. Baik daripada waktu mereka itu dalam kesenangan. Bulan ni ada dapat sedikit, Allah Ta'ala berikan kepada kita ni rezeki yang lebih. Dan Ustaz yakin, ciri-ciri seperti ini ramai di antara kita lakukan. Saya time senang, saya ada, saya akan bagi. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyebutkan fis sarra'i wad dharra. Baik daripada segi kamu Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, dengan kesempitan. Masih ada lagi hati untuk berinfak ke jalan Allah. Ini salah satu ciri-ciri Allah Ta'ala sebut orang yang mendapat nilai taqwa yang tinggi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyebut sesiapa yang menyenangkan orang dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan menyenangkan jalannya untuk ke syurga nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimulakan oleh Allah. Maknanya di sini, kita memberi RM1, walaupun RM1 kepada orang yang dalam kesusahan, sebenarnya dalam masa yang sama kita bantu diri kita untuk ke syurga nanti. Bukan sekadar kita bantu orang. Kadang-kadang orang nampak orang kita ni bantu orang nampak kita bantu orang. Sebenarnya dalam hakikat, Nabi SAW menyebut dalam hadis tersebut, kamu membantu diri kamu untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya ganjalan orang yang bersedekah ke jalan Allah. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, wa barik li fima razaqtani. Ya Allah, berkatilah dengan apa yang engkau rezekikan kepada aku. Ini yang kita mahu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ini yang kita mahu. Setiap apa yang kita makan pada hari ini, setiap apa yang kita gunakan kepada hari ini, baik daripada segi segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berkati, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan puan-puan dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Ustaz nak ambil salah satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Di antara keberkatan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, daripada kita darjah 1 menuntut ilmu sampai kepada kita pada hari ini. Di antara kita kadang-kadang ada PhD, di antara kita kadang-kadang ada master, di antara kita kadang-kadang ada degree. Di antara nilai berkatnya ilmu seseorang itu, bila mana kamu memanfaatkan ilmu tersebut ke jalan Allah. Kamu gunakan ilmu kamu itu untuk ke jalan Allah. Ini di antara orang yang berkat daripada segi ilmu. Ada orang ada ilmu tuan-tuan dan puan-puan, tidak menggunakan ilmunya ke jalan Allah. Ya, ada orang Allah Ta'ala berikan ilmunya tinggi, tidak boleh membentukkan dirinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ciri-ciri ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, kamu tidak manfaatkan ke jalan Allah. Boleh jadi kerana apa? Kerana niat kamu itu tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di antara sedekah, di antara amal jariah yang berkekalan sampai kita mati, Allah Ta'ala tidak akan putuskan pahalanya kepada kita, ilmun yuntafa'u bihi, kata Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Hatta kita menerangkan kepada seorang anak-anak untuk menutup aurat sahaja. Kadang-kadang orang nampak tak tuan-tuan sekalian, oh dia ajar anak dia suruh pakai tudung contohnya. Kadang orang menilai, oh itu perkara biasa. Itu perkara biasa. Nanti besar dah balik kena tutup aurat.
Orang kadang-kadang pandang itu perkara biasa. Sedangkan perkara tersebut mulai hari mereka itu menutup aurat sampailah mereka itu menutup mata, tuan-tuan sekalian, maknanya meninggal dunia dengan sentuhan nasihat kita kembali kepada Allah. Pada waktu itulah kita mendapat ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali perbahasan kita pada kuliah yang lepas berkaitan tentang 6 bentuk tipu daya dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam bertaubat kepada Allah, dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebenarnya kita menipu diri kita dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz sudah menjelaskan pada kuliah yang lepas, sengaja berbuat dosa dengan harapan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala tanpa disusuli dengan penyesalan. Ini kita bahaskan. Orang yang sengaja buat dosa dalam masa yang sama tidak diiringi dengan penyesalan, mengulang-ulangi dosa mereka tersebut, pada waktu itu dia bohong dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membahaskan pada hari ini wa tawaqqu'il qurbi minallahi ta'ala bighairi ta'atin. Wa tawaqqu'il qurbi minallah. Dia merasakan dirinya dekat dengan Allah. Dia merasakan diri dia hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Dia mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah, adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku perkara tersebut. Tapi dalam masa yang sama kita nampak mereka itu bohong dalam pengakuan tersebut, bila mana kata Imam Yahya bin Mu'ad bi ghairi ta'atin. Kita nampak kehidupannya tidak taat dengan perintah Allah Taala, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak taat perintah Allah. Maka pada waktu itulah sudah kita tahu mereka itu bohong dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pandang diri kita, kita jangan pandang orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, bahkan kita tengoklah diri kita sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tahu kita ini duduk di kalangan betul-betul mengaku Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama di antara langkah untuk menegaskan diri kita ini supaya kembali kepada Allah, kita kena tahu di antara matlamat punca Allah Ta'ala letakkan kita kat dunia ni untuk apa? Allah Ta'ala letakkan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan aku tidak ciptakan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tidak terlepas dalam golongan yang tipu dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya nak beri satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang mengaku dirinya dekat dengan Allah dalam masa yang sama tidak menunaikan solat. Orang yang merasakan dirinya dekat dengan Allah tapi tidak menutup aurat. Kita dah nak hampir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang mana kalau kita tahu masuk dalam bulan Ramadan, di antara hadis yang sangat masyhur, yang sangat famous, yang kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kata Nabi SAW, kam min sa'imin, ramainya orang berpuasa itu tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat apa-apa ganjaran. Melainkan dengan apa? Melainkan dengan lapar dan dahaga sahaja. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana mereka tipu dalam ibadah puasa mereka.
mereka bohong dalam ibadah puasa mereka. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita lihat di antara orang yang berpuasa itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Kamu keluar daripada bulan Ramadan, kamu boleh menjadi orang yang bertakwa. Ini duduk dalam bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, masih tidak lagi duduk dalam orang yang bertakwa. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana dia tak ambil dalam salah satu iktibar yang orang tak nampak dalam firman Allah Ta'ala tersebut. Allah Ta'ala beritahu, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini orang tak nampak. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, aku fardukan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini kita kena bulat kat sini tuan-tuan sekalian. Seperti mana aku fardukan orang yang terdahulu daripada kamu berpuasa. Maknanya kalau kita melihat ayat ini, Allah Ta'ala suruh kita melihat orang yang terdahulu berpuasa itu seperti mana. Kalau kita pada hari ini, orang yang terdahulu daripada kita yang paling kita kena ikut adalah apa tuan-tuan dan puan-puan? Tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan Allah Ta'ala tahu kalau kita melihat dan kita mengikut orang yang terkini berpuasa, maka kamu tidak akan dapat ganjaran bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang berpuasa macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Nah, bukan kata majoriti, tapi ada orang yang berpuasa pada hari ini tidak mengikut puasa Nabi SAW, maka paginya akan diisi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ustaz, saya bersahur juga. Betul, bersahur. Nah, sedangkan waktu bersahur itu di antara hikmahnya untuk Allah Ta'ala ajar kita supaya dalam 30 hari itu ada waktunya bertahajud kepada Allah. Oh, saya lupa nak bertahajud. Saya sahur je Ustaz. Nak bangun pagi hanya untuk bersahur. Selepas itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala ingatkan kepada kita bulan yang Allah Ta'ala turunkan Quran. Maknanya apa? Allah Ta'ala suruh hiasi 30 hari dalam bulan Ramadan itu dengan Quran. Ustaz, saya 30 hari tidak menghiasi dengan Quran. Dah abang menghiasi dengan apa dalam bulan Ramadan? 30 hari saya tengok cerita-cerita dalam TV. Contohnya tuan-tuan sekalian, trend orang sekarang berpuasa. Lepas sahur, tak buat apa. Tidur sampai ke tengah hari. Orang zaman sekarang berpuasa. Bangun pula tengah hari, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh nak keluar, tak boleh nak makan, tuan-tuan sekalian, nak duduk kat rumah. Tengoklah ketuk-ketuk Ramadan. Itu biasa orang buat. Ketuk-ketuk Ramadan, tuan-tuan sekalian. Asal ada Ramadan, dia rasa okey lah tu. Nak rancangan Ramadan. Sampai waktu asar, tuan-tuan sekalian, dah habis semayang dalam waktu asar. Nak buat apa lagi ni? Lambat lagi buka puasa maghrib ni. Sebab itu kadang-kadang ada orang, tuan-tuan sekalian, masyarakat kita, 30 hari tu dia tawaf, pusing. Satu hari dia akan pergi dekat bazar dan dia akan bandingkan, oh bazar ni seronok. Masuk hari kedua pergi pula bazar yang lain, oh bazar ni kurang seronok. Ayam percik dia tak berapa padu, Ustaz. Contoh. Nah, dalam 30 hari dia pusing satu negeri sembilan ni nak cari bazar Ramadan yang paling seronok. Maka pada waktu itulah tidak mendapat nilai takwa kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, kalau kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut orang yang sebelum kita ni, iaitu Nabi SAW. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang nak mendapat kasih sayang Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutlah kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis banyak menyatakan kepada kita
bahawasanya setiap amalan ada di antara amalan yang Allah Ta'ala paling suka. Ada di antara amalan yang kita buat merupakan perkara yang Allah Ta'ala paling suka. Datang seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayul amalin ahabbu ilallah?" Apakah amalan yang aku buat Allah Ta'ala paling suka? Maka jawab yang pertama kata Rasulullah SAW, "As-salatu ala waqtiha." Solatlah di awal waktu. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara perkara amalan yang Allah Ta'ala paling suka, solat di awal waktu. Pada waktu ini, kalau kita nak beritahu kepada diri kita ni, tidak bohong dalam mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak dapat khatam 30 juzuk, tak dapat tuan-tuan dan puan-puan bangun dalam qiyamul lail, berat ustaz. Paling tidak di antara jalan untuk kita berubah pada bulan Rajab ini, disiplinkan waktu solat kita. As-salatu ala waqtiha. Solat di awal waktu. Kenapa kena solat di awal waktu? Kerana solat di awal waktu ini sudah kita tahu kita akan solat dalam keadaan berjemaah. Kita akan solat di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Di antara fadilatnya tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz nak berkongsi di antara kita solat berjemaah ini. Salah satu hadis Nabi SAW beritahu fadilat solat berjemaah ini. Tak kala Tok Imam menyebut Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Maka Allah Ta'ala telah dengar siapa yang memujinya. Kita pun jawab tuan-tuan dan puan-puan, Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, hanya Engkaulah layak aku memuji. Tuan-tuan dan puan-puan, Rabbana walakal hamd. Dalam satu peristiwa tuan-tuan dan puan-puan, Nabi menyebut bila mana mendengar para sahabat menjawab Rabbana walakal hamd, para malaikat berlumba nak catat kebaikan mereka. Kerana apa? Kerana pada waktu itu kita solat berjemaah, dalam masa yang sama kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana walakal hamdu. Itu tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita solat seorang, tak dapatlah tuan-tuan dan puan-puan. Di antara ciri-ciri tersebut, nak menjawab kalimah Sami Allahu liman hamidah bersama-sama dengan Tok Imam. Yang kedua, dalam solat berjemaah ini kita tahu di antara ciri-ciri orang yang menjaga solat berjemaah ini adalah orang yang terhindar daripada sifat-sifat munafik. Terhindar daripada sifat-sifat munafik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di antara orang yang kita perlu percaya, di antara contohlah kita nak mencari pasangan hidup, di antara orang yang kita akan memilih menjadi rakan sebaya kita, di antara orang yang boleh kita memberi amanah kepada mereka, maka lihatlah solat mereka. Jangan hari ini kita tengok solat yang pertama kita dah percaya. Kita kena tengok lama sikit macam mana dia solat. Macam mana kita berbual dengan dia. Macam mana orang bercakap pasal dia. Macam mana dia kontrol dugaan dan ujian bila mana Allah Ta'ala beri ujian. Semuanya kita boleh nampak dengan mereka itu bila mana duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala zahirkan, oh ini perangai orang-orang yang baik. Ini perangai orang-orang yang ikhlas. Ini perangai orang-orang yang tulus. Dan ada juga tuan-tuan dan puan-puan di dalam rumah Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala nampakkan. Walaupun dia duduk di dalam rumah Allah Ta'ala ini, tapi ada something wrong sedikit. Gitu. Ada something wrong sedikit. Dia duduk sama-sama kita, tapi dia ada something wrong sikit tuan-tuan dan puan-puan. Perangai dia. Ini di antara orang-orang yang perlu kita nasihat. Perlu kita tegur. Jangan abaikan mereka. Jangan abaikan mereka. Kerana kita duduk dalam rumah Allah Ta'ala ini adalah saling melengkapi. Kita tak boleh cakap dalam rumah Allah Ta'ala ini semua orang sempurna. Hatta ustaz duduk kat depan ni pun
tidak sempurna. Kita duduk dalam satu jemaah ini ada satu sifat untuk menegur, ada satu sifat untuk nasihat. Bukan untuk kita jatuhkan mereka, bahkan kita sama-sama untuk menjadikan diri kita sama-sama yang terbaik. Itu yang di antara hikmah kita solat berjemaah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kata Rasulullah SAW, bila mana mendengar persoalan sahabat, "Thumma ayyu?" Selain daripada aku solat pada awal waktu, apakah amalan lain lagi kalau aku buat Allah Ta'ala paling suka? Kata Rasulullah SAW, "Birrul walidain." Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Allah Ta'ala paling suka. Allah Ta'ala paling sayang. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini, kalau kita masih ada lagi ibu dan ayah kita, berbaktilah kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang menganggapkan ibu ayah mereka itu bukan di antara insan yang selalu diingati. Bahkan dia meletakkan ibu bapanya adalah satu insan yang dilupai. Ini salah, tuan-tuan sekalian. Patutnya kita meletakkan ibu ayah kita itu di antara golongan yang hari-hari kita kena ingat. Hari ini makan nasi biryani, contoh. Terlintas dekat fikiran kita. Mak ayah kita hari ini makan apa kat rumah tu, tuan-tuan sekalian. Nak makan sedap pun pada waktu ini teringat mak ayah kita. Bila mana teringat, ada satulah semangat ataupun niat, bungkuslah satu nasi biryani, nak bawa balik untuk mak ayah kita. Ini di antara golongan yang tidak melupai mak ayah mereka. Ada manusia, tuan-tuan dan puan-puan, tidak mengingati mak ayah dia. Hari ni makan nasi biryani, mak ayah kita kat rumah makan apa, itu hal dia. Ini di antara manusia yang mementingkan diri dan bohong dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau saya pada waktu ini dah tak ada mak ayah, semua dah arwah, dah meninggal dunia, macam mana saya nak berbakti kepada mak ayah saya? Maka kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi, doa anak-anak yang soleh akan berterusan dapat kepada mak ayah mereka. Mana pada hari ini, doalah kepada mak ayah kita. Saya bukan anak soleh, saya tak perlu doa. Jangan, tuan-tuan sekalian. Selagi mana kita hidup di atas dunia, selagi mana kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW, jangan kita menganggap diri kita ini tidak baik. Kena berdoa kepada mak ayah kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doa, tuan-tuan sekalian. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan inilah di antara jalan untuk kita mendapat di antara amalan yang Allah Ta'ala paling suka. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, bila mana para sahabat bertanya lagi, "Summa ayyu?" Apakah lagi amalan yang aku boleh buat Allah Ta'ala paling suka? Jawab Rasulullah SAW, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihadlah ke jalan Allah. Ada ulama menggariskan, kenapa tiga perkara yang berbeza? Kerana Nabi nak beritahu di antara perwatakan para sahabat yang datang bertanya kepada Nabi, tiga perwatakan itu adalah perwatakan yang berbeza. Seorang sahabat bertanya, Nabi jawab, sebab seorang sahabat tersebut solat dia tak berapa, nak jaga awal waktu. Ini pandangan para ulama. Sahabat yang kedua datang bertanya, apa amalan yang aku buat Allah Ta'ala suka? Nabi tengok dia ni tak berbakti kepada mak ayah. Nabi kata, buat baik kat mak ayah kamu. Datang yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Apa amalan yang aku boleh buat Allah Ta'ala suka? Nabi tengok dia ni kurang berjihad ke jalan Allah. Nabi pun sebut, jihadlah ke jalan Allah. Itu satu golongan ulama bersepakat. Kerana itulah ketiga-tiga jawapan berbeza.
Ada segelintir ulama menyebutkan di antara perbezaan ini kerana apa? Kerana Nabi nak beritahu ini di antara urutan supaya kamu dapat berhijrah ke jalan Allah. Yang pertama Nabi nak sebut, kalau kamu beria berjihad ke jalan Allah, dalam masa yang sama kamu tak jaga mak ayah kamu tak dapat perkara yang Allah Ta'ala suka. Maknanya dalam kita nak buka episod hijrah kita ke jalan dalam muka bumi Allah Ta'ala ini, step yang pertama menurut ulama tersebut, tengok yang pertama ucapan Nabi. Kalau kita nak berhijrah, yang pertama baiki solat dulu. Baiki solat dulu. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, solat dah baiki, solat dah belajar, solat dah di masjid. Di antara langkah hijrah kita di atas muka bumi Allah ini, step yang kedua pula, tengok hubungan kita dengan mak ayah kita. Baik ke tidak, beradab ke tidak, hormat ke tidak, cuai ke tidak dengan mak ayah kita ni kat kampung ni tuan-tuan sekalian. Itu di antara langkah untuk kita berhijrah. Alhamdulillah settle. Yang kedua, kita punya hijrah yang kedua, kita jaga mak ayah kita tu settle. Alhamdulillah. Tengok pula yang ketiga tuan-tuan sekalian. Kita jaga solat, kita jaga mak ayah kita. Yang ketiga, kita kena tengok pula kita ni berani ke tidak berjihad ke jalan Allah. Walaupun pada waktu ini jihad kita bukanlah seperti mana Nabi. Kena angkat pedang, kena duduk di atas kuda pada zaman dulu, tidak. Tapi berjihad ke jalan Allah ini pada waktu ini kita kena sesuai dengan situasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berjihad ke jalan Allah. Mungkin boleh jadi untuk kita melawan hawa nafsu kita tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dengan tidak adanya kekasih Allah pada hari ini, iaitu Nabi SAW, bagaimana kita nak lawan hawa nafsu kita, tuan-tuan dan puan-puan? Itu di antara jihad ke jalan Allah. Ini tuan-tuan dan puan-puan kata ulama, di antara golongan yang nak buka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat, bila mana kita duduk dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, insya-Allah yang terakhir pada hari ini, di antara bentuk tipu daya yang kita tak perasan, kata Imam Yahya bin Mu'adz, wantidharu zar'il jannati bibadrin nar, menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Ini yang paling bahaya. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan doa ini sangat masyhur dalam bulan Ramadan. Tok Imam akan bawa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu keredaan dengan syurgamu, ya Allah. Redalah kehidupan aku supaya aku dapat duduk dalam syurga nanti. Kita nak duduk dalam syurga. Dalam masa yang sama, kata Imam Yahya bin Mu'adz, dia tak sedar. Bibadrin nar, dia duduk di atas dunia ni, dia dah tanam benih-benih api neraka. Kita kat rumah, kita tanam dulu benih. Nak dapat pokok yang besar, kita kena tanam benih dulu. Kita tanamlah benih, tuan-tuan sekalian. Siram dia dengan air. Lama kelamaan, daripada benih, tumbuhlah sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Dia punya dahan. Dengan ada dahan pokok itu, keluarlah dia punya daun dan bunga. Sampai menjadi besar. Ini di antara simpulan supaya kita melihat, tuan-tuan sekalian. Orang yang menanam benih-benih api neraka, tanpa dia sedar, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hatinya sudah ada sebesar-besar penyakit, iaitu penyakit orang yang melakukan dosa. Ini yang kita takut. Kita siram kita punya hati contohnya dengan maksiat. Kita siram kita punya hati dan niat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Maka timbullah daripada atas kepala kita sampailah ke bawah kaki kita, tuan-tuan dan puan-puan, namanya perbuatan-perbuatan maksiat. Hari ini kalau kita nak syurga, jangan tanam benih-benih api neraka. Itu simpulan daripada Imam Yahya bin Mu'adz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, cukup setakat ini dahulu. Ya, kita pun dah hampiri 7.30. Mudah-mudahan ya kita tangguh pengajian kita pada hari ini. Kita tahu dua perkara.
Perkara yang pertama, kita keluar daripada masjid. Kalau kita rasa kita dekat dengan Allah, yang pertama taatlah perintah Allah, taatlah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita berbicara pada pagi ini, kalau kita nak mendapat redha Allah, tak nak duduk dalam golongan yang berbohong dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan tanam benih-benih api neraka mulai pada hari ini. Takut-takut kita berbohong dalam mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja, mudah-mudahan Allah Taala berkati. Kita tutup dengan sedikit bacaan doa insya-Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun pada pagi ini ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah, hanya semata-mata memohon keampunan daripadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, terimakanlah taubat kami ya Allah, berikanlah kami duduk dalam golongan yang Engkau redai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun pada hari ini memohon kepadamu ya Allah, kerahmatan daripadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami rahmatmu ya Allah, berikanlah kepada kami hidayahmu ya Allah. Mudah-mudahan pada pagi ini dapat kami kembali ke jalanmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.